Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada para hadirin dan rakan seperjuangan. Semoga kesihatan dan keselamatan diberikan kepada kita semua agar ilmu yang bermanfaat yang akan dicurahkan oleh kedua-dua panel kita pada hari ini akan dapat dihayati oleh para pendengar. Di pagi yang menyenangkan ini, saya selaku moderator, alangkah baiknya sekiranya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Amin Naim bin Muhammad Yusuf yang akan menjadi pemandu dalam perbincangan kita pada hari ini. Sebelum saya terleka dengan madah-madah yang cukup indah ini, alangkah indahnya sekiranya saya memperkenalkan panel pertama yang tampan di sebelah kanan saya, iaitu Muhammad Syazwan bin Abdullah. Sungguh indah nama diberi seperti tuannya sendiri. Apa khabar saudara? Alhamdulillah baik-baik sahaja, saudara moderator. Terima kasih kerana bertanya. Hampir terlupa pula saya kepada saudari di sebelah kiri, iaitu saudari Nur Kistina Farhah. Namanya juga tidak kalah indah. Apa khabar saudari? Khabar baik saudara moderator, terima kasih. Hadirin, tema yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah tentang isu pelajar tidak mahu mengambil SPM. Pada era globalisasi ini, sering menjadi bual bicara dalam kalangan masyarakat tentang isu pelajar tidak mahu mengambil SPM. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat pelbagai punca yang mempengaruhi pelajar supaya tidak mengambil SPM. Persoalannya, apakah punca yang menyebabkan pelajar tidak mahu mengambil SPM dan kesannya pada masa hadapan? Silakan saudara Muhammad Syazwan untuk mengutarakan hujah dan idea anda. Terima kasih kepada saudara moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk melontarkan idea saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Antara punca yang paling signifikan kenapa pelajar tidak mahu mengambil SPM adalah kerana mereka lebih mementingkan pekerjaan yang mereka lakukan berbanding dengan SPM. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa kebanyakan pelajar pada masa kini mereka lebih memilih untuk bekerja seawal di bangku persekolahan lagi. Hal ini berkemungkinan kerana mereka ingin membantu keluarga mereka untuk mencari sumber pendapatan ataupun mereka sahaja ingin meningkatkan lagi wang simpanan mereka. Selain itu, tidak dapat dinafikan juga bahawa mencari wang simpanan pada usia yang begitu muda sangatlah bagus, tetapi ianya akan menjadi kesan yang buruk dan memberikan kesan yang buruk jika perkara itu menjadi asbab utama tentang kemerosotan dalam pendidikan mereka. Baiklah, seterusnya saya ingin bergerak kepada idea saya yang kedua, iaitu seperti yang kita tahu, pada 2 dan 3 tahun yang kebelakang, kebanyakan pelajar dalam negara kita terpaksa mengharungi zaman Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Jadi, semua pelajar pada ketika itu, tidak kiralah sama ada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah ataupun pelajar universiti sekalipun, mereka terpaksa mengharungi kelas mereka secara dalam talian. Perkara ini secara tidak langsung telah memberi impak yang sangat buruk terhadap pencapaian akademik pelajar, terutamanya bagi pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM. Sebagai contoh, saya ambil sendiri pengalaman saya ketika saya mengharungi zaman kelas secara dalam talian ketika saya SPM dahulu. Apa yang saya boleh katakan ialah kaedah pembelajaran tersebut sangatlah tidak efektif dan memberi kesan terhadap pencapaian dan juga kefahaman saya berkenaan dengan topik-topik yang saya ingin pelajari. Oleh itu, mungkin perkara itu menjadi asbab utama dan memberikan kesan terhadap minat pelajar terhadap pembelajaran pada ketika itu. Dan yang seterusnya, saya ingin melontarkan idea saya yang ketiga, iaitu ada segelintir pelajar, mereka kurang mendapat sokongan ataupun galakan daripada keluarga mereka sendiri. Mereka berfikiran bahawa mereka berfikiran bahawa sijil SPM adalah hanya
adalah hanya sehelai kertas yang tidak membawa makna apa-apa pun terhadap masa hadapan mereka. Sedangkan seperti yang kita tahu, SPM inilah yang menjadi batu asas untuk mereka menggapai cita-cita ataupun impian mereka. Hadirin sekalian, oleh itu, ibu bapa perlulah mengambil peranan dan memandang enteng tentang masalah ini agar generasi kita yang seterusnya dapat melahirkan pendidikan yang lebih berkualiti seiring dengan peredaran zaman yang penuh kemajuan dalam bidang teknologi ini. Baiklah, saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Saya sangat setuju dengan hujah saudara kerana pelajar yang sudah tenggelam dengan dunia pekerjaan pastinya mereka melihat bahawa wang sendiri mampu memberikan banyak kelebihan kepada mereka pada ketika itu. Namun dengan belajar di bangku persekolahan, mereka hanyalah sekadar membuang waktu kerana jiwa muda mereka inginkan kebebasan dan memerlukan wang yang lebih untuk membeli sesuatu yang diidamkan. Bukankah begitu, saudara? Betul itu, saudara moderator. Saya setuju sangat. Terima kasih, saudara. Sekarang saya ingin mengetahui adicita-adicita saudari berkaitan kesan pelajar tidak mahu mengambil SPM. Terima kasih saudara moderator. Jadi pada pendapat saya, seperti yang telah dikatakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah mengesahkan bahawa 30,000 pelajar direkodkan tidak menduduki SPM pada tahun 2022. Selain itu, seramai 14,858 orang ataupun 3.8% calon tidak hadir dalam peperiksaan. Mereka itu ialah pelajar yang mengambil 6 mata pelajaran dalam SPM atau termasuk dengan pelajar calon persendirian. Perkara ini merupakan perkara yang amat membimbangkan kerana SPM merupakan perkara yang sangat penting untuk pelajar mencorak masa depan mereka. Terdapat banyak juga punca-punca yang mempengaruhi pelajar tidak mahu mengambil SPM. Antaranya ialah ia telah menjadi trend kepada pelajar-pelajar untuk tidak mengambil SPM. Hal ini juga merupakan faktor sosial yang semakin meragukan hari demi hari. Disebabkan pengaruh media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter dan Facebook membuatkan pelajar-pelajar terpengaruh dan terikut-ikut dengan trend tersebut. Hal ini juga boleh memudaratkan dasar pendidikan negara sekaligus dapat menjatuhkan imej negara dan ia juga dapat memudaratkan ekonomi negara. Baiklah, faktor yang seterusnya disebabkan oleh kesulitan hidup. Timbalan Menteri Pendidikan pernah mengatakan bahawa kebanyakan pelajar sekolah menengah berasal daripada keluarga yang miskin ataupun keluarga yang tidak berkemampuan. Mereka sudah mula bekerja untuk menanggung keluarga menyebabkan mereka memilih untuk tidak sambung belajar. Peningkatan itu merupakan peningkatan yang amat membimbangkan dan ia juga disebabkan oleh tekanan ekonomi yang berterusan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia kini. Hal ini membuatkan mereka segera untuk mencari kerja untuk menampung isi rumah mereka dan disebabkan itu juga pelajar lebih minat untuk menamatkan pelajaran mereka demi masa hadapan mereka. Jadi kementerian kini juga telah melakukan beberapa inisiatif untuk mengelakkan daripada hal ini berlaku. Antaranya ialah kementerian berusaha untuk menambah baik sistem pengajaran serta pembelajaran berasaskan teknologi dan digital untuk memenuhi keperluan pendidikan masa hadapan. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada golongan guru dengan penyediaan sebanyak 50,000 buah komputer riba kepada sekolah dan institusi pendidikan untuk menyokong peranan mereka dalam mendidik anak-anak bangsa kini. Guru-guru juga akan diberikan pelatihan dan bimbingan berterusan untuk mendukung pelaksanaan dasar pendidikan termasuk meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam pendigitalan pendidikan bagi dapat menghadapi pendidikan pada abad yang ke-21 ini. Pada yang kita tahu, kini kebanyakannya adalah tergolong daripada guru-guru yang veteran. Jadi mereka tidak mengetahui tentang teknologi-teknologi kini yang wujud
yang akan memudahkan kerjaya mereka, tapi mereka juga memerlukan bantuan daripada guru-guru baharu untuk menguasai teknologi kini agar mereka boleh membantu anak bangsa kini. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudari atas pandangan yang telah diutarakan. Hakikatnya, isu pelajar tidak mahu mengambil SPM perlulah diberi tumpuan dan tidak boleh dipandang enteng oleh semua pihak. Jadi, pada kesempatan waktu ini, marilah kita beralih kepada pusingan kedua, iaitu trend penurunan pelajar yang memasuki aliran sains. Saya serahkan kepada saudara untuk mengutarakan hujah dan idea anda. Silakan saudara. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Setelah saya membuat kajian demi kajian, saya mendapati bahawa punca isu trend penurunan pelajar yang mengambil aliran sains ini kerana bagi saya, setiap orang mempunyai minat dan juga cita rasa yang berbeza-beza. Seperti contoh, ada sesetengah pelajar, mereka lebih gemar subjek-subjek yang berkaitan dengan pengiraan, dan ada juga yang lebih gemar dengan subjek yang memerlukan penghafalan. Jadi, jika kita lihat pada subjek-subjek yang ada pada aliran sains ini, contohnya seperti matematik tambahan, fizik, kimia dan biologi, kebanyakan konten-konten yang ada dalam subjek tersebut adalah berbentuk pengiraan. Jadi, bolehlah saya katakan bahawa subjek-subjek tersebut amatlah sinonim dengan gelarannya sebagai subjek pembunuh kerana silibusnya yang sukar dan memerlukan pemikiran yang kritikal untuk mempelajarinya. Jadi seperti yang saya beritahu sebentar tadi, tidak semua pelajar suka dengan pengiraan. Jadi ia juga mungkin boleh menjadi satu asbab kenapa ramai pelajar yang tidak mahu mengambil aliran sains tulen ini ketika mereka berada di waktu sekolah menengah. Baiklah, seterusnya suka juga untuk saya melontarkan idea saya yang kedua, iaitu saya mendapati bahawa ramai yang mengatakan peluang pekerjaan bagi bidang sains ini sangatlah sedikit berbanding dengan profession-profession yang lain. Contohnya seperti dalam bidang sastra, kebanyakan graduan-graduan yang lepasan sastra, skim gaji mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan graduan-graduan sains. Selain itu, bidang sains juga memerlukan kos pendidikan yang sangat tinggi untuk mempelajarinya. Contohnya kita ambil sebagai bidang medical. Jika kita lihat pada bidang medical, kos pengajiannya kadang-kadang boleh mencecah hampir ratusan ribu ringgit. Jadi, ianya akan memberi kesusahanlah kepada pelajar dan juga ibu bapa, terutamanya bagi pelajar yang tidak mendapat tajaan ataupun mana-mana beasiswa berkenaan dengan bidang tersebut. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih saudara. Sekarang dapat saya simpulkan bahawa trend pelajar tidak mahu masuk aliran sains adalah kerana subjeknya yang digelar subjek pembunuh, yang mana subjek ini adalah subjek yang susah untuk pelajar-pelajar di sekolah menengah. Selain itu, kos untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lebih mahal berbanding dengan subjek-subjek lain. Jadi sekali lagi dapat saya simpulkan bahawa ini adalah punca-punca pelajar tidak mahu masuk aliran sains. Jadi saya tertarik pula untuk mendengar hujah dan idea saudari mengenai isu ini. Terima kasih saudara moderator. Jadi berkaitan dengan isu trend penurunan pelajar yang memasuki aliran sains, saya ingin mengatakan sedikit fakta, iaitu Malaysia kini berdepan dengan kekurangan jurutera dan saintis yang kritikal. Sebenarnya Malaysia memerlukan 500,000 saintis dan jurutera pada tahun 2020. Tetapi jumlah jurutera dan saintis kini hanyalah 70,000 ataupun 17% sahaja. Hal ini merupakan hal yang membimbangkan negara. Jadi, antara punca isu penurunan ini adalah murid yang kurang minat
dalam matematik dan sains kerana mereka tidak nampak pelbagai kerjaya dalam bidang itu. Mereka hanyalah kerjaya doktor dan jurutera semata-mata. Jadi, kementerian hendaklah membuat usaha agar kes ini dapat dibendung. Antaranya yang mereka boleh lakukan ialah membuat perubahan silibus subjek matematik dan sains. Mereka perlu membaik pulih pedagogi, fasiliti makmal dan bilik sains hendaklah dipertingkatkan dan dibaik pulih. Selain itu, program pendedahan peluang kerjaya dalam bidang sains dan matematik juga perlu dipertingkatkan di sekolah. Usaha ini hendaklah bermula dengan pendekatan pembelajaran dan silibus yang menyeronokkan dalam subjek sains dan matematik di sekolah rendah. Biarlah silibus matematik dan sains ni menyeronokkan di sekolah rendah saja agar mereka mempunyai motivasi ataupun mereka dapat meningkatkan minat mereka dalam subjek matematik dan sains untuk mereka ceburi bidang tersebut di sekolah menengah kelak. Saya kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih saudari. Jadi saya melihat dengan apa yang saudari katakan bahawa murid tidak melihat kerjaya yang lebih luas dan lebih memilih untuk tidak mengambil subjek tersebut adalah punca utama murid tidak memilih aliran sains. Jadi dengan selesainya hujah dari kedua-dua panel kita pada hari ini, maka selesailah sudah forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.